Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita yang menggempakan ya apabila ada Brother Iswardi ya membuat satu pembongkaran yang pastinya ya akan membuatkan Perikatan Nasional semakin tumbang ya. Mereka yang hari-hari mau menebuk atap, mau menumbangkan kerajaan ini, nampaknya mereka pula yang bakal kecundang, bakal karam kapal mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah perkara itu? Kalau kemarin kita mendengar kononnya seorang pemimpin PAS mengatakan tidak akan menyokong Perdana Menteri, tetapi berlainan pula dengan beberapa ahli parlimen PAS yang dikatakan berbincang untuk berpaling tada dan memberikan sokongan kepada PMX ataupun Kerajaan Perpaduan hari ini. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan dan juga pendedahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu atau perkara ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, semua kita bersama-sama untuk mendengar ya pencerahan, pendedahan panas daripada Brother Iswardi ya. Jadi mari kita tonton video ini. Ni cerita PAS lah. Right? Cerita orang PAS. PAS takkan sokong kerajaan persekutuan, tegas naib presiden. Oh, marah. PAS menegaskan pendiriannya menolak sebarang usaha yang dibuat Perdana Menteri untuk mendapat sokongan pembangkang dan meningkatkan majoriti di Dewan Rakyat. Naib Presiden Idris Ahmad berkata PAS dan PN akan terus menjadi payung kepada orang Melayu di Malaysia. Terima kasih kerana mengiktiraf kualiti PAS. Namun PAS tidak akan bersama dengan kerajaan perpaduan yang retak menanti belah ini, katanya. Idris membangkitkan usaha Anwar untuk menarik sokongan pembangkang serta laporan berkenaan usaha pendamaian yang digerakkan Pertubuhan Islam Antarabangsa. Mungkin ramai yang bingung mengapa Anwar, meskipun dari sudut jumlahnya telah mencapai majoriti 2/3, namun pagi, petang, siang, malam bekerja keras untuk menarik sokongan bersama dalam kerajaan perpaduan, katanya. Pada Selasa lalu, FMT memetik sumber yang mendakwa Presiden PAS menolak usaha perdamaian dengan Anwar yang digerakkan Ikhwanul Muslimin 2 bulan setelah Anwar menjadi Perdana Menteri. Menurut sumber itu, wakil pertubuhan itu datang ke Malaysia 2 kali mempertemukan Hadi dan Anwar tetapi tidak berjaya. Mengulas selanjut, Idris dan juga ahli Bukit Gantang mendakwa usaha menarik PAS antara pentadbiran Anwar tiada wow factor yang selalu menyusuli pelantikan Perdana Menteri baru. Apa tidaknya, semua agenda reformasi dan hentam kerajaan waktu menjadi pembangkang dilanggarnya. Mereka buat apa yang mereka hentam, lunyai kerajaan sebelum ini, sekarang sudah terang lagi bersuluh, katanya. Baik, saya nak ulas bab ni. Memang pada peringkat awal dahulu ada wakil Ikhwanul Muslimin. Siapa tak tahu Ikhwanul Muslimin, dia adalah satu gerakan Islam yang datang berjumpa dengan Hadi Awang dan datang berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dua organisasi besar iaitu PAS di bawah Hadi dan juga ABIM di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua-duanya adalah organisasi yang orang kata apa, at least sekurang-kurangnya bukan terpana tetapi ada terpalit dengan fikrah daripada Ikhwanul Muslimin. Okay, itu yang kita kena faham. So, wakil Ikhwan ada datang. Ini masa awal dulu, masa penubuhan kerajaan. 2 kali supaya didamaikan, supaya ada berlaku di mana kerajaan campuran. Ini bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ulang. Ini bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu peristiwa tersebut. Saya tahu dia berlaku. Dan saya tahu kat mana peristiwa itu berlaku. Pertemuan itu memang ada. Kita tak menafikan. Tetapi itu bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila naib Presiden PAS ini, konon-kononnya kata bahawa PAS tak akan sokong kerajaan persekutuan, orang Ikhwan datang jumpa dengan Hadi, minta ada pertemuan. Bukan pertemuan itu Anwar suruh Ikhwan datang jumpa Hadi, tak. Pertemuan itu memang Ikhwan yang pergi jumpa kedua-duanya dan minta supaya mereka bergabung menjadi sebuah kerajaan. Tetapi Hadi menolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata saya tidak ada apa-apa masalah. Tetapi Hadi Awang yang menolak pada peringkat awal. Ini sebelum ada cerita nak apa orang kata bentuk kerajaan YDPA semua ni belum ada. Tetapi dah menang dah pada waktu itu, PAS pun menang. PAS sendiri yang tolak. So sebenarnya tak ada. Dan bila dia kata seolah-olah cerita naib presiden tadi, Anwar yang terhegeh-hegeh nak cari kami. Anwar yang nak cari kami ni. Nampaknya sebab apa? Mereka retak menunggu belah.
tuan-tuan. Dia cerita kita retak menunggu belah, tetapi 5 orang-orang dia lompat kat kita. Siapa yang retak menunggu belah? So, siapa yang kena kencing ni, tuan-tuan? Siapa yang cakap cukup jumlah, tetapi 5 ahli parlimen mereka menyatakan sokongan kepada PMX. Siapa yang retak menunggu belah? Dia umpama sekarang ini orang dok tuduh kita kata macam-macam, rumah kau nak roboh, tapi sekali tengok rumah dia yang sengit sebelah. So, siapa yang retak menunggu belah sekarang ini? Namun saya dah nyatakan benda ni awal dahulu, bahawa ada ahli parlimen PAS yang telah berjumpa dengan wakil UMNO untuk menyatakan sokongan, sehingga tuan-tuan baru-baru ini PAS sendiri mengatakan, ingat bai'ah kita. Bai'ah apa, tuan-tuan? Siapa yang pergi meninggalkan Parti Perjuangan PAS, maka dia telah menceraikan isterinya. Itulah ekstremisme dalam agama. Sanggup menggadaikan isteri sendiri. Apa kena mengena bini dia orang sanggup gadai bini sendiri demi politik, tuan-tuan. Orang macam ni yang tuan-tuan nak angkat jadi pemimpin. Gadai bini sendiri, gadai. Seolah bini dia orang ni tak ada nilai. Isteri mereka ni tak ada nilai, tuan-tuan. Gadai demi politik. Kalau sokong, jatuh talak, cerai. Tapi saya boleh bagi satu petua lah pada orang PAS yang mana dah angkat sumpah. Boleh pergi ke Perlis tidak mengiktiraf talak tersebut. Kan? Perlis tidak mengiktiraf talak tersebut. And cerai taklik. Perlis tidak iktiraf cerai disebabkan oleh politik, itu Perlis tak iktiraf. So ada cara. Jadi saya nasihatkan kepada yang melompat tu, boleh tak cerai, tak jatuh cerai, tak jatuh talak, jangan risau. Sebab apa? Sebab objektif mereka nak jatuh talak itu bukan sebab kerana kebatilan. Tapi saya nak bagi tahu, saya dah ceritakan sebelum ini. Pertemuan asal dia sebenarnya di antara pemimpin Bersatu dan juga pemimpin PAS, bukan pemimpin, ahli parlimen PAS yang berjumpa dengan wakil UMNO untuk menyatakan sokongan kepada kerajaan. Cuma mereka tak boleh lompat, tetapi mereka boleh menyatakan sokongan. Bersatu tak ada isu. Dia tak sign apa-apa dokumen, dia tak mengatakan apa-apa, dia cuma kata kami sokong. Nak pecat, tak ada masalah. Tetapi PAS sekarang ini beberapa ahli mereka, sekurang-kurangnya seorang yang saya tahu by name, tak berani dia, saya tahu by name tapi tak berani. Kerana ada sumpah laknat tersebut. Bukan sumpah, tapi apa orang kata, cerai. Akan jatuh talak jatuh kalau sekiranya dia menyatakan sokongan kepada selain daripada PAS. Ini permainan geng-geng PAS ni, tuan-tuan. Bukan calang-calang. Bini ditawarkan je. Teruk. Sekurang-kurangnya kami ni letak 10 juta. Kan? Sekurang-kurangnya kami letak 10 juta. Kita tak main peribadi-peribadi ni. Kita tak nak letak hal peribadi itu sebagai taruhan kita dalam politik. Itu bukan permainan kita. Baik. Habis. Menarik yang baru ni, tuan-tuan. Tolong share, tuan-tuan. 60 share. Tolong tap-tap lah. Perwakilan Amanah Johor tuntut kerusi Dun Puteri Wangsa agar kekal menjadi milik Amanah. Amanah digesa menuntut kembali kerusi Dun Puteri Wangsa milik parti itu yang diserahkan ke Parti Muda pada Johor 12 Mac 2022. Kesalahan tersebut dibuatkan perwakilan Amanah Negeri Johor Muhammad Zuhan Zain yang mahu pimpinan mempertimbangkan semula kerusi tersebut yang kini disandang pemangku Presiden Muda Amira Aisyah. Amanah Johor menuntut agar Puteri Wangsa yang dipinjamkan kepada muda sebelum ini dikembalikan, diletakkan sebagai status quo agar tidak dituntut oleh rakan-rakan daripada parti komponen lain. Kita beri kerusi itu atas dasar setia kawan untuk membentuk koalisi dalam perayaan tersebut dan muda memenangi kerusi tersebut dengan bantuan rakan-rakan daripada PH. Jawapan mudah saya ialah begini. Kita dah menegur Amanah
Mula-mula memang kita bersengketa dengan kerusi tersebut. Sepatutnya yang bertanding yang kita letakkan dan dah bekerja di situ adalah Puan Napsiah. Puan Napsiah memang orang Puteri Wangsa dan dia dah bekerja kat situ. Okay? Tetapi kemudian bila masuk PRN, berlaku pertikaian. Amanah nak kerusi tu. Sebab kerusi tu katanya sebelum ini PAS menang. Katanya. So, kita kata tak tempat tu, kita PAS dah menang, PAS menang lah. Kita kena negotiate. Bila negotiate, kita nak kerusi tu, Amanah nak kerusi tu. Akhirnya dah lama, last minute, masa nak pertandingan, kita kata tak apalah. Demi setia kawan kita runding, kita bagi Amanah Puteri Wangsa, Napsiah dapat kempas. Kita kata dah bagi Puteri Wangsa ni, boleh menang ni, kita dah buat kerja bertahun-tahun kat sini, boleh menang. Jangan bagi pada muda. Dia bagi dekat muda, tuan-tuan. Dia kata tadi atas dasar semangat setia kawan. Apa setia kawannya? Muda pada masa itu langgar kita. The only party yang pada masa itu nakkan muda Amanah je. PKR tak nak muda pun. Amanah langgar kerusi PKR. Kita kata Amanah pula. Muda langgar kerusi PKR. Muda khianat pada kita pada waktu itu. Kita kata jangan bagi kerusi itu pada muda. Kenapa bagi kerusi pada muda? In fact, saya jumpa dengan Faiz Fazil dekat airport. Saya kata kenapa bagi kerusi pada muda? Dahlah kita gaduh pasal kerusi itu. Bila kami bagi pada kamu, you give grade A punya kerusi pada muda dan dia menang. Kita tahu kerusi itu boleh menang. Kamu bagi pada muda. And tiba-tiba sekarang ini, kita kena minta balik kerusi Puteri Wangsa tu. No way, Jose. Of course, ini keputusan Presiden. Saya hanya menyuarakan pandangan saya. Bagi saya, kita dah bagi amanah kerusi tersebut. Kita dah letak amanah mendapat kerusi tersebut. Punyalah dulu saya pertikaikan benda ini sampai saya kena maki dengan orang mana. Saya rasa ni lepas ni saya kena lagi ni. But I don't care. Kita kata kita dah bagi kamu kerusi tu. Kamu dah dapat peluang. Kamu yang lepaskan. Kamu yang lepaskan peluang itu. So therefore, kenapa nak bagi lagi? Soalan kita, apa justifikasi nak bagi lagi? Bagi saya tak perlu dah. Itu bukan kerusi amanah lagi. Dan amanah tak boleh kata itu kerusi dia. Dia tak pernah bertanding pun di situ. Dia let go the rights. Dan bila dia sudah let go the rights kepada muda, therefore dia tidak ada hak lagi menuntut kerusi tersebut. Sepatutnya kerusi itu kembali kepada meja rundingan. Sekarang ini tinggal amanah atau DAP. DAP memang takkan dapat. PKR atau DAP. DAP memang takkan dapatnya. Maka PKR layak untuk mendapat kerusi tersebut. For me, it should be given to the rightful owner all along. Kerja tu dah dibuat lama, tuan-tuan. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni baik sangat. Saya malah nak sebut reshuffle kabinet ni, tapi baik sangat. Baik tak bertempat. Lepas ni tak payahlah nak baik nak ke tempat tu. Orang PKR nak marah saya, sila. Orang amanah nak marah saya, sila. I'm saying the right thing. Saya berkata yang benar, tuan-tuan. Bukan masalah amanah tak akan menang. Boleh menang. Tetapi kita dah bagi sebelum ini. Gaduh kita pada masa tu, ingat tak? Jangan buat-buat lupa. Kita gaduh masa tu demi kerusi Puteri Wangsa. Bila kamu dah dapat, kamu serah pada muda yang memang pada ketika itu khianat pada kita, tuan-tuan. Punyalah kita orang tepuk dahi. Demam. Tapi tak apalah. Okay, habis. Jawatan penasihat Mat Sabu serah pada jawatan kuasa pimpinan amanah. Presiden Amanah Muhammad Sabu menyerahkan kepada barisan jawatan kuasa pimpinan nasional yang dipilih esok berhubung jika mahu mewujudkan jawatan penasihat untuk bekas presiden jika parti itu memilih ketua yang baru. Muhammad juga mengulangi pendirian mengenai jawatan presiden dan menyatakan sediaannya untuk menerima mana-mana individu yang akan dipilih selain dirinya. Perkara itu serah kepada 27 AJK. Kita tiada camp. Kalau pilih siapa pun, insya-Allah semua ahli akan terima dan terus bekerja di bawah pasukan dipilih untuk diumumkan petang esok, katanya dalam sidang konvensyen amanah di Kelang, Selangor. Hari itu timbul satu persoalan, sama ada reshuffle kabinet ni akan menunggu sehingga habis pemilihan amanah
Tapi nampak gayanya taklah. Nampak gayanya pemilihan amanah ini telah selesai, belum selesai, tetapi reshuffle kabinet itu telah berlaku. Now, yang menariknya adalah berkemungkinan besar ni macam ni. Daripada perwakilan tersebut, mereka memilih 27 orang perwakilan esok, dipanggil council 27 orang, dan 27 orang ni akan menamakan siapakah presiden mereka. Itu kaedah dia. So, kalau sekiranya Mat Sabu tidak dipilih sebagai presiden amanah lagi, so adakah kaunsil tersebut akan mewujudkan Musyidul Am ataupun penasihat whatever lah yang mereka nak panggil? Itu satu persoalan. Yang kedua, kalaupun Mat Sabu tidak dipilih, soalan yang seterusnya, siapa yang akan dipilih? So, the most likely candidate yang akan dipilih adalah Dr. Mujahid Yusof Rawal. Okay. Now, saya tak nak dwell into internal politik Mat Sabu lah. Mat Sabu, amanah lah kan. Tetapi bagi saya, kalau dilihat, bagi saya, sebagai orang luar lah, saya lebih suka melihat Mujahid menjadi presiden. Now, rekod beliau sebagai menteri agama sangat baik sebenarnya. Dan kelebihan Dr. Mujahid ni, dia ada pemikiran untuk nak growkan. Contoh masa dia jadi menteri agama dahulu, bagaimana dia melihat bagaimana nak menyelamatkan tabung haji pada ketika itu. So itu adalah satu exercise yang sangat menarik dan beliau melakukannya dengan baik. Dan daripada segi latar belakang, daripada segi cara fikiran, daripada segi command dan sebagainya, bagi saya personally, Dr. Mujahid lebih layak. Namun bila saya tanya dengan beberapa rakan amanah, dia kata kita biarlah Mak Sabu pegang dulu. Lepas tu next term nanti diserahkan. Itu pendapat masing-masing. Ini pendapat saya kan. Kalau tuan-tuan setuju, tak apa. Tak setuju pun tak apa kan. Macam juga hari tu kan, bila saya kata Ayub Khan kena jadi ketua polis negara, ada yang kata tak setuju. Tak apalah, masing-masing punya pendapat. Cuma keputusan untuk presiden amanah akan ditentukan esok petang, dan kita tunggu siapa yang bakal menjadi presiden amanah. Again, persoalan dia ialah, kalau sekiranya katakanlah Dr. Mujahid, Senator Mujahid diangkat menjadi presiden amanah, dia kena memegang satu jawatan yang tinggi. Okay, dia kena memegang satu jawatan yang tinggi. Dan bagaimana pula Mat Sabu, adakah dia akan kekal sebagai menteri ataupun dia akan dialih? Most likely dia tak akan dialih lah, sebab reshuffle kabinet dah habis dah. Kan saya kata itu sepatutnya tunggu pemilihan amanah, tapi tak apa. So kalaupun beliau tak dialihkan, berkemungkinan Mujahid kena diletakkan di satu posisi. So posisi apa? Yang itu yang menariknya untuk nak dilihat dan dibincangkan. Okay? Alright, habis dekat situ. Okay, seterusnya. Ada satu berita menarik mengenai GPS di Pujuk. Kita dengar. Memang benar terdapat usaha memujuk gabungan. Jap. Tak tahu ni. Memang benar terdapat usaha memujuk gabungan Parti Sarawak GPS untuk menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Perkara itu diakui sendiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping dalam pertemuannya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya pada Jumaat. Bagaimanapun, Anwar menghargai kesetiaan GPS yang enggan termakan pujukan untuk terlibat dalam rancangan tebuk atap itu. Beliau bukan saja sekadar mengulangi pendirian yang tegas, yang tidak betul ansur, bahawa kerajaan perpaduan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang, tetapi beliau juga menyampaikan beberapa percobaan yang agak desperate oleh kalangan lain yang cuba memberi pelakuan dan memujuk beliau dan GPS, dan beliau menolak dengan tegas. Jadi katanya dalam beberapa pertemuan terakhir, bila ada percobaan itu,
beliau secara konsisten menolak dengan tegas bahawa tidak akan melayani sebarang perbincangan untuk meletakkan hubungan negeri Sarawak dan Persekutuan. Jelas Anwar. Okey. So daripada kenyataan itu tadi, jelas bahawa memang ada usaha tebuk atap. Bahawa ini ada orang hantar gambar, dia kata Anwar Ibrahim telah membelanjakan 600 juta untuk membayar ahli parlimen supaya jangan lompat. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak cerita, yang membelanjakan 100 juta ni buat apa Anwar Ibrahim? Buat apa Anwar Ibrahim nak belanja 100 juta? Yang belanja 100 juta pun pembangkang. Kalau pun benar 100 juta itu dikatakan dibelanjakan untuk membeli, kenapa Anwar Ibrahim nak kena bayar? Kan? Apa alasan, macam saya kata, apa alasan GPS nak pergi sokong Perikatan Nasional? PAS terutamanya. Pemimpin-pemimpin di dalam GPS terutama yang bukan Islam confirm tak akan terima PAS sebagai Perdana Menteri. Soalannya, kalau GPS sokong Perikatan Nasional, siapa jadi Perdana Menteri? PAS. Jadi usaha untuk tebuk atap ni sebenarnya ada, memang berlaku. Dan saya dah nyatakan sebelum ini, usaha untuk menjatuhkan kerajaan itu sentiasa konstan. Abang Johari sendiri menyatakan bahawa usaha untuk menarik GPS keluar dan menyokong Perikatan Nasional itu ada. Cuma timbul isu ialah bagaimana nak membentuk kerajaan sekiranya GPS GRS sahaja yang melompat. Sekiranya GPS dan GRS sahaja yang melompat. Kerana masih tidak cukup. Jumlah itu masih tidak cukup. Soalan seterusnya, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Soalan seterusnya, siapa yang bakal jadi Perdana Menteri kalau sekiranya perkara itu berlaku? Adakah Perdana Menteri itu datang daripada PAS ataupun Perdana Menteri itu datang daripada Bersatu? PAS nampaknya beria-ia meletakkan dan dah menolak nama Dr. Sam, dan itu antara sebab kenapa Dr. Sam diletak bertanding di Kemaman. Samsuri diletak bertanding di Kemaman memang atas usaha itu. Cuma sekarang ini, tuan-tuan, bila semalam bangunan Ilham disita, dia bukan tak signifikan cerita tu. Ada dalam satu WhatsApp group geng-geng Papa Gomo. Ilham Center, itu bukan Ilham Center, bye. Bangang tahulah bodoh tu percuma, tapi janganlah sapu semua kan. Bangunan Ilham milik Daim itu disita. Kita tak tahu dia memberi implikasi yang besar kepada keuangan dan juga duit-duit yang sekarang ini dikatakan hendak ditabur bagi meruntuhkan kerajaan ini. Raja Petra mendedahkan sebanyak 600 juta telah akan dibelanjakan, dan sekarang ini akan dibelanjakan 600 juta untuk membeli wakil-wakil kerajaan. Ni saya dedahkan. Wakil-wakil ahli parlimen kerajaan demi untuk menyokong Perikatan Nasional. 600 juta telah pun dibelanjakan. Telah dikeluarkan tapi belum dibayar lagi. Dikatakan promise untuk nak diberikan kepada individu-individu tertentu supaya mereka melompat dan menyokong kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional dan membentuk kerajaan Perikatan Nasional. 600 juta menurut Raja Petra. Tak percaya, pergi tanya Raja Petra. Dia kata Anwar Ibrahim yang keluarkan. Bukan Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Dia tahu 600 juta tu bukan milik Anwar Ibrahim. 600 juta itu milik seseorang yang sangat tua. Dipegang oleh siapa, tuan-tuan? Seseorang yang baru-baru ini bangunannya telah disekat. Siapa? Daim? Bukan Daim. Daim tu orang depan je. Dia ada orang belakang dia. Tuan-tuan ingat apa orang kata, pengambilan Tun Mahathir itu sebagai penasihat ekonomi 4 negeri PAS tu memang betul-betul nak jadi penasihat ke? Penasihat apanya, bertanding parlimen pun hilang deposit. Dia bukan penasihat tu, tuan-tuan. Dia pejuang ini. Jangan kita tak tahu. Okey? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Anwar yakin tebuk atap tidak akan berlaku. Perdana Menteri hari ini menzahirkan keyakinan percubaan menukar sokongan atau tebuk atap
tidak akan berlaku berikutan sokongan padu yang diberikan oleh Sarawak. Tuan-tuan, kenapa dia orang yakin bahawa semalam tu kerajaan akan tumbang? Kenapa dia orang begitu yakin semalam kerajaan akan tumbang? Saya nak bagi tahu, duit telah ditawarkan. Duit telah ditawarkan. Tetapi dia kena ingat, dia bagi 600 juta dekat wakil Sarawak. Dia bukan wakil Sarawak aje, dia total tu. Sarawak kata 600 juta itu celah gigi aku je. Bajet kami 10 bilion. Sarawak punya bajet 10 bilion. Kelantan punya bajet 1 bilion tak sampai. Sarawak punya bajet bukan 10. Sorry, saya silap. Ya Allah. 2024 Sarawak punya bajet 13 bilion. Kamu nak bagi 600 juta, kena gelak je. Teruskanlah kena kencing wahai pengikut dan penganut agama PAS. Sekian saja daripada saya pada malam ini, insyaAllah. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya harap tuan-tuan puas hati. So itu dia pencerahan yang padu daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh tahu bagaimana meroyannya ya, pemimpin-pemimpin PAS ini akhirnya mereka cuba untuk membuat tawaran kepada GPS, tapi GPS pula menolak secara mentah-mentah ya untuk bekerjasama dengan PAS. Kerana kita tahu warga Sarawak, rakyat Sarawak maupun Sabah, Borneo tidak mahu ya untuk PAS ini menjadi kerajaan. Kerisauan adalah kerana mereka ini yang menggunakan ya sentimen menunggang agama, menjadikan bangsa dan agama sebagai perisai politik mereka. Ini adalah satu yang amat memalukan. Bagaimana pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.